Datuk Yang Dipertua, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada 24 ahli yang berhormat yang telah menyentuh 7 isu berkaitan Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar semasa perbahasan titah ucapan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di Dewan Yang Mulia ini. Isu-isu tersebut meliputi jerbu, banjir, hakisan pantai, penilaian kesan kepada alam sekeliling ataupun EIA, pelupusan buangan berjadur, hidupan liar dan pembalakan haram. Yang berhormat Pematang Pauh, Yang berhormat Rantau Panjang, Yang berhormat Batu Sapi, Yang berhormat Payak Besar dan Yang berhormat Bakri telah menyentuh isu jerbu yang melanda negara. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, fenomena jerbu yang melanda negara baru-baru ini adalah berikutan cuaca panas dan kering yang luar biasa yang telah menyebabkan berlakunya pemekaran terbuka di tanah gambut dan di tanah pertanian. Antara tindakan yang diambil oleh Jabatan Alam Sekitar ataupun JAS dalam menangani masalah jerbu adalah seperti berikut. Pertama, mengambil tindakan penguatkuasaan bagi kes-kes pembakaran terbuka di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling tahun 1974, meningkatkan aktiviti-aktiviti rondaan darat, terutamanya ke kawasan yang telah dikenal pasti mudah terbakar ataupun fire prone areas, dan mengeluarkan secara serentak surat-surat arahan kepada pihak majlis berkuasa tempatan yang bertanggungjawab ke atas tapak pelupusan sampah supaya mengambil langkah pencegahan serta sentiasa mengawal rapi dan memastikan tapak-tapak pelupusan sampah tidak terbakar. Bagi negeri yang melaksanakan projek pencegahan pemekaran terbuka di tanah gambut mudah terbakar, yaitu Selangor, Johor, Pahang, Kelantan, Sarawak dan Sabah, pemantauan yang lebih ketat dilaksanakan di kawasan tanah gambut yang mudah terbakar mengikut SOP yang berkenaan. Jabatan Alam Sekitar juga membuat pengawasan rapi status kualiti udara melalui 52 stesen pengawasan kualiti udara yang ditempatkan di seluruh negara. Selain itu, Jabatan Alam Sekitar turut mempertingkatkan penguatkuasaan ke atas pelepasan asap dari kenderaan bermotor dan pelepasan dari industri. Dari 1 Januari 2014 sehingga 20 Mac 2014, sebanyak 130 kes pembakaran terbuka telah dikenakan tindakan kompaun dan 58 kes telah dikeluarkan notis amaran. Bagi menjawab soalan Yang Berhormat Bakri mengenai 2 telaga tiup di Parlimen Bakri yang dibina pada tahun 2014, untuk makluman Yang Berhormat, kedua-dua telaga adalah dalam keadaan baik dan bersedia untuk digunakan bagi kebakaran tanah gambut. Telaga pertama dibina pada tahun 2012 berkedalaman 70 meter dengan luahan ataupun yield air 2,000 gallon 1 jam, manakala
Telaga kedua dibina pada tahun 2013 berkedalaman 65 meter dengan luahan ataupun yield 5,000 gallon satu jam. Yang Berhormat Sipitang telah membangkitkan isu banjir di Keningau, Tenom dan Beaufort di Sabah yang berlaku dalam bulan Februari 2014. Untuk makluman ahli yang berhormat, banjir yang berlaku pada 13 hingga 17 Februari 2014 ini di daerah Keningau, Tenom dan Beaufort adalah merupakan kejadian banjir yang luar biasa di mana paras air di Sungai Padas di Beaufort yang dicatat pada 14 Februari 2014 adalah melebihi tempoh pulangan 30 tahun, yaitu 30 years return period or event of similar flood magnitude within 30 years interval. Untuk langkah jangka panjang, Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia telah menjalankan kajian plan induk Tempatan Banjir Lembangan Sungai Padas yang telah siap pada 2011. Kajian ini merangkumi 5 daerah yaitu Beaufort, Tenom, Tambunan, Keningau dan Sipitang. Hasil kajian ini telah mengesyorkan cadangan untuk tindakan teknikal yang harus diambil oleh kerajaan secara berperingkat. Cadangan-cadangan kerja menangani masalah banjir memberi keutamaan untuk kawasan komersial dan kawasan kritikal di daerah-daerah yang saya telah sebut. Yang Berhormat Limbang membangkitkan mengenai projek pengorekan ataupun dredging di muara Sungai Limbang. Untuk makluman ahli yang berhormat, satu reka bentuk untuk kerja-kerja di muara Sungai Limbang telah disiapkan pada tahun 2011. Kementerian melalui Jabatan Pengairan dan Saliran telah memohon peruntukan bagi pelaksanaan kerja-kerja pengorekan di muara Sungai Limbang dalam rancangan Malaysia ke-10, namun tidak diluluskan. Kerja-kerja pengorekan di muara Sungai Limbang akan dilaksanakan sekira kelulusan peruntukan dalam rancangan Malaysia ke-11 diperolehi kelak. Tenom bangun ya, Mama. Siapa? Tenom. Datuk Deputua. Tenom ataupun tenom sama. Tenom. Lah. Sama saja tu. Silakan, Tenom. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Tadi yang berhormat Timbalan Menteri menyatakan bahawa kajian telah dilaksanakan bagi menangani masalah banjir terutama di Sungai Padas. Dan saya ingin mendapat penjelasan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri berkenaan dengan kajian-kajian yang telah siap dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Adakah ianya juga turut melihat kepada faktor-faktor runtuhan tebing sungai yang saya kira menjadi keutamaan juga, kerana kalau di kawasan saya Datuk Deputua banyak kampung-kampung yang saya lihat menjadi ancaman, dan sehingga hari ini ada beberapa kampung itu sudah tidak selamat untuk didiami sekiranya berlaku banjir, dan juga apabila berlakunya banjir Datuk Deputua, tanah runtuh akan berlaku. Jadi saya minta penjelasan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih Datuk Deputua. Terima kasih sahabat saya daripada Tenom. Kajian yang telah pun dibuat merangkumkan semua fakta yang menyebabkan banjir di daerah-daerah yang saya sebut tadi, termasuk Tenom. Ini juga termasuk perkampungan di tebing sungai. Kerana amat penting kita mengetahui apakah yang berlaku sebenarnya.
Yang pertama, of course, hujan lebat lah. Yang kedua, keadaan hidrografi sungai dan lain-lain. Oleh itu, dengan kajian seperti ini, maka Jabatan Pengairan dan Saliran boleh membuat plan struktur yang amat sesuai untuk kita menangani masalah banjir ini. Yang baru-baru ini berlaku memang kita tahulah di Beaufort itu pada bulan Februari. Ini adalah satu faktor dalam once in 30 years berlaku di Beaufort baru-baru ini. Walaupun ianya demikian, sebelum itu berlaku, Jabatan Pengairan dan Saliran sudah pun membuat kajian supaya perancangan rapi untuk struktur yang sebaik-baiknya dibina nanti kalau kelulusan sudah pun diperolehi daripada EPU. Limbang. Ada lagi? Ya, limbang ya. Oh, limbang. Terima kasih yang di-Petua. Tadi Menteri ada menyebut tentang mengurangkan Sungai Limbang. Saya rasa pada pekan lepas telah pun dibuat kajian dan EIA report sebagaimana diperlukan oleh negara jiran telah pun dibuat dan telah pun lulus. Dan pada masa itu pekan lepas dah diluluskan 10 juta untuk pengurangkan. Jadi sekarang EIA dah diluluskan, Brunei pun dah terima. Tetapi saya takut nanti kalau yang Pak Menteri setelah beberapa tahun suasana di muara Sungai Limbang sekarang dah jadi pulau depan sungai, depan muara, pokok-pokok kayu dah pun tumbuh dah besar-besar, dah jadi pulau dah. Jadi keadaan suasana Sungai Limbang sudah berubah. Saya risau nanti kalau makin lambat lagi EIA report yang telah pun diterima pakai oleh Brunei ini akan lapse. The situation change, nanti nak minta ubah lagi sampai bila. Dan sekarang ini pun banjir yang lepas ini dalam setahun Limbang kena banjir 2 kali pada tahun ini sahaja. 2 kali round banjir, 2 kali. Tempat yang tak pernah banjir, tak pernah kena juga, not only because of the rain tapi sungai yang memainkan peranan, Menteri. Itu keadaan yang sekarang berlakulah di Sungai Limbang. Jadi kita mintalah Menteri, please push for us lah for this the importance of this project. Terima kasih. Terima kasih sahabat daripada Limbang. Yang Muhammad, saya memang tahu keadaan di Sungai Limbang. Saya tahu keadaan hidrografi di muara Sungai Limbang juga. Dan pada tahun 80-an saya buat penyelidikan hutan bakau, dan pada masa itu tidak ada pulau itu lagi di muara Sungai Limbang. Oleh kerana sedimentation, very serious sedimentation di Sungai Limbang, maka terkumpullah kelodak ataupun sedimen di muara Sungai Limbang. Banjir berlaku jika hujan lebat, yang pertamanya. Yang kedua, apabila air pasang masuk ke dalam sungai, berjaya masuk dalam sungai, di dalam sungai, walaupun sudah ada pulau itu, maka air yang mengalir ke laut lagi agak perlahan, agak lambat. Inilah yang menyebab limpahan sungai yang menyebabkan banjir. Walaupun demikian, Kementerian akan terus berusaha untuk mendapat peruntukan untuk dredging muara Sungai Limbang. Yang Muhammad bin Tulu telah membangkitkan keperluan kerja-kerja pengorekan di Sungai Kemena, Sungai Sibiu dan muara Sungai Kemena. Untuk makluman ahli Yang Muhammad, Jabatan Laut Malaysia telah melaksanakan kajian bertajuk The Coastal Hydraulic and Cementation Study for the assessment of dredging requirements for ports and river mouths in Malaysia, Volume 4, Kuala Kemena. Kajian ini telah siap pada November 2010. Kementerian telah pun memohon peruntukan untuk menjalankan kajian dan reka betok dan perinci bagi muara Sungai Kemena dan
kajian plan induk Saliran Mesra Alam Bandar Bintulu dalam rancangan Malaysia ke-10 tetapi tidak diluluskan. Kementerian mengambil maklum usul yang dicadangkan dan akan memaklum kajian terlebih dahulu sebelum mengemukakan usul untuk dilaksanakan dalam rancangan Malaysia ke-11. Berhubung banjir kilat di Sungai Sibiu, untuk makluman ahli yang berhormat, ia berpunca daripada sampah sarap yang tersempit disebabkan pembinaan jambatan di Sungai Sibiu. Sebagai permulaan, sebanyak 500,000 telah diluluskan untuk melaksanakan kerja-kerja menaik taraf Sungai Sibiu di Bintulu. Yang berhormat Rantau Panjang membangkitkan Bintulu isu jabatan bangun. banjir di Sungai Golo. Untuk makluman ahli yang berhormat, Jabatan Pengairan dan Saliran telah menyiapkan reka bentuk terperinci bagi projek rancangan tempatan banjir Sungai Golo pada akhir tahun 2010 yang meliputi kawasan dari Sungai Lanas di Jajahan Jeli sehingga ke muara Sungai Golo di pangkalan Kubur Tumpat dengan anggaran kos sebanyak 1,04 bilion ringgit. Jabatan Pengairan dan Saliran telah memohon peruntukan di bawah projek baru tahun 2015 bagi rancangan tempatan banjir Sungai Golo fasa 1 yang berjumlah 345 juta. Sekiranya permohonan ini diluluskan, projek dijangka akan dimulakan pada pertengahan tahun 2015 dan disiapkan pada tahun 2019. Bintulu bangun ya, Mas. Bintulu ya. Oh, Bintulu. Okey, silakan. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri telah jawab apa saya dipanggil di Dewan Yang Mulia ini. Saya dipaham kita buat hydrology study pada tahun 2010 pun sudah siap, tetapi kita minta pendudukan tidak dapat dilulus di rancangan Malaysia ke-10. Saya nak terus terang kata kementerian, memang daripada rancangan Malaysia ke-9 pun sudah minta, kata sudah lulus, rancangan Malaysia 10 kata rancangan Malaysia 9 tidak dapat dielakkan pasal dredging belum lagi study, hydrology study belum siap, masuk rancangan Malaysia ke-10. Itu hari saya dengar di Menteri bekas Menteri jaga ini kementerian ada bagi tahu ini dalam rancangan Malaysia ke-10 dia cuma di rolling plan, nak dapat sikit peruntukan dulu dibantu dilaksanakan projek di muara Sungai Kemenang. Tetapi hari ini saya dengar lagi mau tambah rancangan Malaysia ke-11. Kita mesti kementerian faham kali ini kita banjir kilat ini flood sudah berapa rakyat kena, berapa kerugian dia orang yang ada. Kenapa kita tidak boleh ambil ini perkara yang terutamakan di segera priority bagi di dredging dijalankan. Janganlah kita sudah kena barulah kita lompat cari peruntukan kasih selesai. Datuk Yang Di-Pertua, ini isu lagi kata Sungai Sibiu. Saya tengah ini saya tak tahu. Ini kementerian punya pegawai, dia tidak paham ini Sungai Kemenang berapa panjang ataupun apa sudah berlaku di Sungai Kemenang, Sungai Sibiu ini. Sungai Sibiu sana macam mana 500,000 cukup dikorek. Menteri mari dah kita sama-sama turun badan saja. Boleh main bola di dalam itu sungai bila air sudah surut dah. Macam mana 500,000 boleh cukup? Saya itu hari mesyuarat di Bintulu sudah bagi tahu. Gaji betul-betul di dredge satu kali barulah boleh selesai. That is the main discharge untuk satu
kawasan Bintulu. One of the main discharge. Lain-lain punya kecil punya. Ini main discharge. Tetapi ini discharge melalui ini Sungai Sibiu. Kita boleh main bola. So how to discharge? Rakyat sekarang ke berapa kerugian? Berapa kita boleh bantu? So haraplah kementerian ambil perkara ini serius. Kalau you ambil di 500,000 pergi buat, saya cadang lagi bagus kita terus buat. Itu masalah apa pun tak boleh buat. Kita clear itu sungai punya pokok-pokok pun 500,000 tidak cukup. Berapa puluh kilo? 10 kilo lebih. Itu sungai. Saya minta menteri bagi satu jawapan yang baik. Minta kita punya kementerian jangan kong kali kong sama kita punya rakyat di Bintulu itu. Jawab jangan syok sendiri saja. Kota baru bangun ya, Mat. Kota baru. Sekali sebelum ini ya Bomat sudah sebut mengenai Sungai Golok. Nanti. Sekali lah ya Bomat. Tak. Nanti saya terlupa pula. Nanti lupa. Okey, Yang Berhormat Bintulu, saya setuju dengan pandangan Yang Berhormat Bintulu. Tetapi kementerian minta tahun demi tahun di dalam rolling plan. Yang meluluskan ialah EPU, Unit Perancangan Ekonomi. Ini untuk dredging. Tapi kita terus minta juga di dalam rolling plan tahun 2015. So, ini adalah harapan demi harapan. Tapi untuk Sungai Sibiu yang 500,000 adalah untuk permulaan. Yang sebenarnya dulu sebelum jembatan itu dibuat di Sungai Sibiu, sebelum BDA membina jembatan itu, Jabatan Pengairan dan Saluran Sarawak telah pun membesarkan di tempat itu, sungai itu, membesarkan tebing di sungai itu. Apabila BDA masuk, oleh kerana kerja pembinaan itu membuat piling dan sebagainya, maka di jembatan itu tempat dia sudah sempit. Di situ sampah sarap terkumpul. Boleh bagi laluan Timbalan Menteri? Silakan. Timbalan Menteri, Ya. saya terus terang, ini maklumat tidak betul. Maklumat ini sungai ini belum lagi usik apa-apa daripada kementerian. Kalau tak percaya Timbalan Menteri, kita boleh bila-bila masa turun padang, besok pun boleh turun padang. Saya kasih ajat Yang Berhormat Timbalan Menteri, kita dari guna boat itu kita naik, tengok berapa jauh sekarang kita boleh pergi, tengok berapa tempat kita boleh main bola sana. Ini bila ini kementerian tidak pernah koreka atau buat maintenance pengakaraan itu sungai, tidak pernah. Itu cerita punya di kawasan darat, bukan di kawasan sungai. Now I talking about river situation. Issue a river situation, macam mana kita nak selesai? Kita mesti ada pendudukan dikorek. So korang-korang sana, saya tak tahu berapa juta kah, puluh juta kah, mau guna korek itu Sungai Sibiu sana, itu sungai besar, bukan sungai kecil. Sungai kecil, sungai besar sekarang pun boleh main bola. Apa lagi sungai kecil? Baguslah Yang Berhormat. Nanti saya akan turun padang bersama dengan Yang Berhormat, kita main bola. Tolong beli baju Manchester United dengan Liverpool nanti ya. Okey. Boleh ya? Yang Berhormat, Okey. Yang Berhormat Timbalan Menteri, Assalamualaikum. saya terus terangkan ini bukan perkara yang main-main. Kita mau main bola sama saya di sungai itu tidak masalah. Cuba kita Yang Berhormat Timbalan Menteri di samping kawasan kita jawab macam tu, tengok apa jadi. Nanti kita jadi, tengok apa jadi sudah. Janganlah kita cuma main-main saja. Kata mari kita sama-sama main, ini serius. Itu satu rumah sekurang-kurang kali ini flood. Satu rumah kerugian 30-40 ribu. Berapa ratus rumah kena? Janganlah macam tu. Ya, Tan Sri Yang Di-Pertua, saya dah dapat laluan untuk tanya tadi. Terima kasih Yang Berhormat Badan besar Menteri. Yang Berhormat. Ya, Badan besar dia di depan, kalau dari belakang susah dapat laluan. Sila teruskan. okey, terima kasih Tan Sri. Terima kasih Yang Berhormat Menteri dan terima kasih atas jawapan ataupun pengulungan kementerian tadi. Saya nak dapat hari ini betul-betul punya kepastian
daripada Yang Berhormat. Bukan main-main. Sebab perkara ini mengenai tebatan banjir di Sungai Golok, Kerajaan Persekutuan mengikut rekod telah mengatakan ada peruntukan untuk membangun sejak RMK 7 lagi. Sekarang dah RMK 10. Setiap kali timbulnya banjir, ada menteri datang ke Kelantan mengatakan tebatan banjir hendak dibuat. Tetapi sehingga sekarang ini dan pada hari ini Yang Berhormat juga memberi maklum kepada Dewan ini 1.4 bilion telah diperuntukkan. Tahun 2011 mengikut rekod yang saya ada, Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri pada masa itu pada Rengas, menyatakan peruntukan 2 bilion telah diperuntukkan. Saya nak tahu hari ini, oleh kerana saya tengok Yang Berhormat Menteri seorang yang ikhlas, saya nak jawapan yang seikhlas mungkin. Bila projek tebatan banjir di Sungai Golok yang menjadi sempadan antarabangsa antara Thailand dengan Malaysia benar-benar akan diadakan, akan dijalankan, bila mungkin ianya akan disiapkan? Terima kasih. Menteri, bersamaan dengan di rancangan tebatan banjir juga, saya pernah berdiri pada tahun 2008 meminta di Dewan Rakyat yang sama supaya diberikan peringatan kepada kementerian yang berkenaan tentang peruntukan sebanyak 150 juta. Ini bukan bilion-bilion, cuma 150 juta untuk rancangan tebatan Sungai Pinang di Jelutong bagi fasa kedua. Fasa yang pertama telah siap selesai pada tahun 1999. Sekarang dah kita masuk melangkah ke 2014, walaupun peruntukan tu seperti mana yang dijawab kepada saya oleh Menteri Kebudayaan pada penggal yang lepas, di mana peruntukan itu sepatutnya ada di rancangan Malaysia ke-9, tetapi oleh kerana kesulitan yang pelbagai, peruntukan itu telah pun dipindah ke rancangan Malaysia ke-10. Agak-agaknya sekarang kita dah masuk the halfway road, jalan pertengahan dah untuk rancangan Malaysia ke-10. Jadi nak tanya, kalau tahun lepas berlakunya banjir di Terengganu dan Kemaman, 400 juta ringgit telah diberi dengan begitu pantas sekali, bagaimana pula peruntukan untuk rancangan tebatan banjir Sungai Pinang fasa kedua Jelutong yang telah dijanjikan pada tahun 1999, sampai sekarang duit itu tak sampai-sampai. Jadi kita minta lah ni, janji itu haruslah ditepati. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat yang menyentuhkan Sungai Golok dan Sungai Jelutong tadi. Yang pertamanya Sungai Golok ini 1.04 bilion adalah anggaran untuk keseluruhan RTB ataupun rancangan tebatan banjir di Sungai Golok. Untuk tahun 2015 bagi rancangan tebatan banjir Sungai Golok fasa 1 yang berjumlah 340 juta ringgit. Sekiranya permohonan kementerian ini diluluskan, maka bermulalah projek rancangan tebatan banjir di Sungai Golok. Anggaran yang 1.04 bilion ringgit itu adalah untuk pelbagai. Yang pertamanya di Sungai Golok, kita sudah tahu bahwa air yang mengalir ialah 500 kubik ataupun 500 cubic meters per second. Ini yang menyebabkan limpahan air di tebing-tebing sungai yang menyebabkan banjir. Jadi yang kita dah rancang adalah satu lencongan terus ke laut, supaya kita boleh membahagikan pengaliran ini ke lencongan supayanya terus ke laut. Yang kedua, kita akan membinakan ban setakat ini mengikut jalan raya yang sedia ada adalah sampai Pasir Emas kah di situ kan.
ada Pasir Mas. Jadi di situ saja. Oleh itu ianya akan tambah sampai ke penghujung nanti. Selain daripada itu ada beberapa lagi cabang Sungai Golo itu yang perlu juga kita membina ban. Sebab kalau tidak membina ban, air yang melimpah daripada Pasir Mas itu, dia boleh masuk ke Sungai Golo sebelah hilir, nanti dia menjadi banjir Temenung. Banjir Temenung boleh berada di situ sampai 1 bulan kadang-kadang. Jadi inilah permasalahan dan kita mesti Menteri, saya nak bagi maklumat sikit kepada Yang Berhormat Menteri ya. Apa lagi? Saya nak beritahu kepada Yang Berhormat, banjir yang melimpah masuk ke Malaysia pada pekan rantau panjang, masa waktu banjir, disebabkan oleh ada tebatan banjir di sebelah Golok. Di sebelah Malaysia tidak ada. Pada masa banjir di rantau panjang, hampir semua pekan itu tenggelam. Pekan Sungai Golok tidak ada apa-apa sebab dia ada tebatan banjir. Jadi Yang Berhormat nak buat ban ke, nak buat lencongan dan sebagainya, itu perancangan dibuat. Tapi pokoknya bila nak buat, lagi lambat selagi itulah akan banjir di sebelah Malaysia. Itu persoalannya. Thailand sudah buat, Malaysia belum buat lagi. Terima kasih. Yang disebut tadi Yang Berhormat, 324 juta itu untuk tahun 2015. Untuk tahun 2015 itu fasa 1 permulaan. Lebih cepat kita bina, lebih baik lagi untuk Sungai Golo, kerana ianya melibat rantau panjang, Pasir Mas dan apalagi di hulu tu saya pun dah lupa. Saya dah pergi Yang Berhormat, saya dah pergi Sungai Golo untuk menilai sendiri, untuk menilai. Jadi ini akan terus dibuatlah, diharapkan EPU akan meluluskan permintaan kita, permohonan kita. Ya Yang Berhormat, memang kita berusaha. Yang Berhormat Jelutong telah membangkitkan mengenai kelewatan pelaksanaan rancangan tebatan banjir di Jelutong. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, kelewatan pelaksanaan RTB Sungai Pinang fasa 2 sebelum ini adalah disebabkan isu penempatan penduduk di lokasi cadangan projek. Antaranya ialah penduduk terlibat tidak membuat tuntutan sagu hati ex gratia yang menyebabkan kerja perubahan tidak dapat dijalankan. Yang kedua, penduduk gagal mendapatkan rumah untuk penempatan semula disebabkan masalah pinjaman bank. Yang ketiga, penduduk tidak berpuas hati dengan bayaran ex gratia yang ditawarkan. Isu penempatan penduduk tersebut dijangka selesai pada tahun ini, tahun 2014. Tindakan meroboh bangunan di atas reserve telah bermula 28 Disember tahun 2013. Peruntukan bagi projek RTB Sungai Pinang fasa 2 telah dipohon dalam RMK ke-10. Sekiranya permohonan tersebut dilulus, projek RTB Sungai Pinang fasa 2 dapat dilaksanakan dalam tahun 2015. Kita masing-masing tunggu tahun 2015. Salam pada Menteri. Terima kasihlah, saya dengar seakan-akannya adalah sedikit ketetapan. Tapi mengikuti apa yang telah disampaikan kepada kita oleh pihak pengarah JPS di Pulau Pinang, keadaan terkini ialah setinggan-setinggan terlibat itu hanya tinggal cuma satu kelompok yang kecil. Jadi kalaulah kita dengar tadi jawapan Menteri bahawa permohonan pun telah dibuat di bawah rancangan Malaysia ke-10 dan kalau tiada aral yang melintang, jadi saya nak tanya juga apa lagi yang harus kita buat supaya peruntukan itu dapat diperturunkan pada tahun ini juga, Tuan Menteri. Terima kasih. Pada tahun ini Yang Berhormat sudah terlewatlah
kecuali kita pohon supplementary budget. Tapi kita memang sudah memohon untuk tahun 2015 juga. Walaupun tahun ini kita telah pun pohon, tapi dia tak lulus tahun ini. Tapi kita sudah pohon tahun 2000. Kalau begitu banyak terima kasih. Tapi saya nak tanya satu lagi. Oleh kerana rancangan Tempatan Banjir untuk Sungai Pinang fasa kedua di kawasan Parlimen Jelutong tu kita dah tunggu selama 15 tahun sejak 1999 tahun reformasi dulu. Jadi saya nak tanya, adakah seluruh peruntukan 150 juta yang dijanjikan tu akan tetap turun dengan angka yang penuh dan tidak lagi dianggap sebagai supplementary? Saya rasa rancangan Tempatan Banjir yang fasa kedua ni ialah merupakan satu permohonan yang mutlak dan ia tidak harus dianggarkan sebagai satu supplementary. Terima kasih Yang Berhormat atas maklumat yang diberi. Ini boleh membuat saya berbincang lagi dengan pihak yang memberi peruntukan. Kerana apa yang dipercepatkan haruslah dipercepatkan. Jadi inilah yang kita boleh buat. Jadi untuk segelintir penduduk yang belum dipindah, diharapkan perkara ini boleh diselesaikan untuk tahun ini. Ini memang sedang pun diambil tindakan Yang Berhormat. Yang Berhormat Kuantan telah menyentuh mengenai rancangan Tempatan Banjir di Kuantan. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, bagi mengatasi masalah banjir di Kuantan, kerajaan telah melaksanakan projek pembinaan ban kawalan banjir di Sungai Isap dan ditapak projek perumahan PAKR Kuantan yang dimulakan dalam rancangan Malaysia ke-9. Peruntukan sebanyak 50 juta ringgit juga telah diluluskan dalam tahun 2013 bagi melaksanakan kerja-kerja quick win bagi mengatasi masalah banjir di Bandar Kuantan yang kini dalam berbagai peringkat pelaksanaan. Yang Berhormat Sikijang ingin mengetahui status rancangan Timbalan Menteri, sebelum pergi ke Sikijang, boleh saya Kuantan. soal Kuantan. Okey, silakan. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri, terima kasih Yang di-Pertua. Saya berkenaan dengan ban kawalan banjir di Sungai Isap. Orang ramai tahu bahawa ban di Sungai Isap, terutamanya di Sungai Isap Damai, pecah ya sewaktu banjir besar ya. Jadi saya pohon yang berhormat Timbalan Menteri jelaskan bagaimana berlaku perkara tersebut ya, sehinggakan air naik terlalu deras dan naik ke paras dada dalam sekejap masa dan menyukarkan penduduk-penduduk keluar mengharung air ya, hingga sampai ke penempatan banjir. Jadi ada banyak rumours lah ya, dengan izin yang mengatakan, ada yang mengatakan dipecahkan, ada yang mengatakan pam hilang, ada yang mengatakan pam dicuri ya, ada yang mengatakan pecah sendiri, ada yang mengatakan dipecahkan, diletupkan. Saya pohon penjelasan Yang Berhormat Menteri supaya warga Kuantan tahu dengan jelas sebenarnya apa yang berlaku di ban banjir Sungai Isap Damai. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Itu adalah satu makluman yang baiklah. Sebab kita tidak menerima aduan tentang semuanya ini. Tapi banjir di Kuantan sebenarnya yang berlaku untuk tahun ini adalah disebabkan hujan lebat 3 hari 600 mm, dan selain daripada itu disebabkan air pasang raja. Air pasang raja di Kuantan pada tahun ini terlalu tinggi lah. Walaupun sekiranya tidak ada hujan, sebab Kuantan dia di dekat muara dan tanah rendah.
Air pasang Raja pada 5 hari itu adalah di antara 3 meter dan 3,8 meter ketinggian dari paras kalau bukan air pasang. Jadi ini teramat tinggi. Memanglah kalau saya nak menjelaskan pun disebabkan climate change, perubahan iklim. Sekarang jangan kita main-main lagi sebab perubahan iklim ini menyebabkan air pasang, paras air pasang ataupun ketinggian air pasang lebih tinggi lagi, lebih-lebih di waktu hujung tahun, di musim northeast monsoon ini terlalu tinggi. Jadi inilah satu masalah. Oleh itu perancangan tebatan banjir kita buat semua. Kita buat ban, yang kedua kita buat kolam takungan air. Tetapi kolam takungan air ini mesti ada pump. Sebab apabila dia sudah sampai ke tahap pump ini boleh beroperasi sendiri untuk mengeluarkan air ke dalam sungai ataupun terus ke laut. Jadi inilah yang kita buat gabungan untuk semua. Bukan negara kita juga, negara-negara lain seperti di United Kingdom, mereka pun berbuat demikian sekarang. Oleh itu perancangan kita kali ini mestilah lebih rapi lagi daripada yang dulu. Disebabkan terlalu banyak frekuensi air pasang Raja ataupun king tide yang berlaku dan ketinggiannya pun sudah lebih tinggi juga pada yang dulu-dulu lah kalau dibanding 10 tahun, 20 tahun yang lepas. Terima kasih yang berhormat Kuantan. Ya, yang berhormat Malum Menteri, saya pohon satu, saya faham bahawa masalah di Sungai Isap Damai itu mungkin tak sampai kepada pengetahuan yang berhormat Menteri. Cuma saya susah nak faham sikit lah. Saya tahu tetapi saya susah nak faham bagaimana yang berhormat Malum Menteri tak tahu berkenaan ban itu pecah, ya, yang menyebabkan air naik mendadak. Jadi saya pohon penjelasan secara bertulis, ya, sebab saya tahu tak ada maklumat di sini. Penjelasan secara bertulis secara terperinci apa sebenarnya yang berlaku di ban tersebut. Sungai Isap Damai, ya, yang berhormat, Sungai Isap Damai ada ban yang pecah sebelah dengan masjid, ya, yang tiba-tiba di tengah malam memang bunyi kuat dan air menderu masuk dan air naik begitu laju. Dan alhamdulillah kita tidak ada kemalangan jiwa, ya. Jadi orang terpaksa mengharung keluar. Sungai Isap Damai itu ke dalam. Dan sekolah yang terdekat itu mereka terpaksa mengharung dengan air yang dalam. Ada yang ibu dalam pantang dan sebagainya. Di tengah-tengah malam, kegelapan malam. Jadi saya pohon penjelasan bertulis, detail, kenapa pecah, ya, dan apa yang menyebabkan pecah. Adakah benar apa yang dikatakan oleh orang-orang di Sungai Isap bahawa pam itu dicuri ataupun hilang ataupun kontraktor tak supply, itu saya tak tahu. Saya pohon penjelasan, ya, saya dengar saja tapi saya tak dapat penjelasan sebenar. Saya pohon yang berhormat Menteri tolong berikan penjelasan secara bertulis supaya warga Kuantan tahu apa yang berlaku, ya. Terima kasih. Macam kerja rumah itu yang berhormat. Jawapan secara bertulis dan in details. Dan yang berhormat, berbahas seperti begini, jangan bangkitkan perkara-perkara yang belum dibangkitkan sewaktu perbahasan. Kenapa bila bangkitkan begitu? Tidak adil bagi menteri yang menjawab. Karena isu-isu yang dibangkitkan itu baru bagi beliau. Satu. Kedua, jangan oleh karena saya tidak tegur, saya undang-undang berdiri lepas itu berdialog. Bukan begitu berbahas. Sila Menteri. Terima kasih. Datuk yang betul. Tan Sri yang di-Pertua. Ini untuk Kuantan ini saya akan beri jawapan yang bertulis, tetapi sebelum saya beri jawapan yang bertulis, saya akan turun padang untuk membuat pemantauan sendiri saya dan analisa seperti apa yang saya telah buat di Sungai Golok. Saya memang belum cukup itu yang berhormat kalau bertulis in details. In detail lah. Kalau in detail saya mesti turun padang saya sendiri untuk menilai. Ya, ada Kutaraja yang berhormat, ada Kutaraja sebelah kiri. Kutaraja. Yang berhormat Menteri, Kutaraja. Saya tak pasti sama ada Menteri akan menjawab soalan saya tentang tebatan banjir di Klang.
yang kajian yang katakan kalau nak mengatasi masalah tebatan banjir di Kelang, maka JPS mengemukakan satu jumlah iaitu lebih kurang 1 bilion lebih. Adakah ini ada di dalam perancangan JPS Yang Berhormat Menteri? Terima kasih. Okey, Yang Berhormat, daripada Kelang lah. Yang Berhormat Kota Raja kan? Yang Berhormat Kota Raja telah membangkitkan isu mengenai banjir kilat di Kelang, Selangor. Untuk maklumat ahli yang berhormat, kerja-kerja menaik taraf sistem peparitan dalaman di kawasan bandar adalah tanggungjawab Majlis Pembandaran serta Kerajaan Tempatan. Jabatan Pengairan dan Saliran membantu menyediakan laporan plan induk peparitan, iaitu Master Drainage Plan. Kerja-kerja pembinaan operasi dan penyelenggaraan adalah di bawah tanggungjawab Majlis Perbandaran. Jadi kementerian membantu mereka untuk membuat semuanya ini. Sebenarnya kita juga ada masalah penyelenggaraan parit-parit di bawah JPS yang selama ini mereka hanya ada peruntukan untuk mungkin 2 kali setahun. Dengan kejadian hujan yang semakin lebat, ya, dan juga air pasang raja yang berhormat sebut tadi, adakah kementerian bercadang untuk meningkatkan lagi peruntukan untuk tujuan pembersihan parit-parit yang diselenggara oleh JPS? Kalau parit-parit yang diselenggara oleh JPS, kita memang ambil kira tentang sekarang, tentang frekuensi untuk penyelenggaraan. Sebab sekarang masa hujan sudah pun berlebihan. Jadi kita pun akan buat penyelenggaraan tentang parit jika itu ditanggungjawab JPS. Yang ditanggungjawab PBT itu tanggungjawab mereka buat. Okey, Yang Berhormat. Yang Berhormat Sekejang ingin mengetahui status rancangan tempatan banjir di Sekejang. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, projek yang dimaksudkan adalah projek rancangan tempatan banjir Segamat, RTB Segamat, melibatkan kerja-kerja lencongan banjir, pelebaran sungai, memang sungai ini seharusnya dilebar, dan menaik taraf jambatan. Pakej 1 yang melibatkan projek menaik taraf Sungai Genuang telah siap. Manakala 2 projek menaik taraf Sungai Codan dan Sungai Segamat serta projek menaik taraf jembatan Sungai Genuang adalah dalam pelaksanaan. Manakala projek lintasan banjir Sungai Segamat, Sungai Genuang akan bermula pada bulan Mac 2014. Keseluruhan projek RTB Segamat dijangka akan siap pada tahun 2015. Projek RTB ini melibatkan pelebaran sungai. Maka semua lintasan melintasi jajaran sungai ini perlu dinaik taraf, termasuk landasan kereta api yang melintasi Sungai Genuang. Sehubungan dengan itu, projek landasan kereta api berkembang ini sememangnya memain peranan penting dalam menjayakan projek RTB Segamat. Yang Berhormat Setio, Yang Menteri Sekejang. Sekejang. Okey, silakan. Terima kasih Tan Sri Yang Ketua. Kita sedia maklum di Sekejang ataupun di Segamat ni, Sungai Genuang tu
untuk fasa 1 memang dah siap. Cuma apa yang membimbangkan kami ialah apabila ia melalui sebuah jambatan ataupun landasan kereta api yang agak sempit, apabila sungai itu dah lebar, tiba dekat jambatan kereta api itu dia akan sempit. Jadi nak tanya dengan Menteri sendiri, sebab saya dapat makluman JPS tidak bertanggungjawab untuk melaksanakan projek berkaitan dengan jambatan kereta api tersebut. Adakah pihak kementerian ada berbincang dengan Kementerian Pengangkutan, bilakah agaknya Kementerian Pengangkutan boleh melaksanakan projek ini, atau adakah pihak JPS boleh berbincang dengan pihak kementerian untuk mengeluarkan peruntukan membesarkan laluan lintasan kereta api tersebut? Itu saja. Terima kasih Yang Berhormat. Makluman seperti inilah yang saya sendiri perlukan. Kerana kalau ada makluman macam ini, senang kita berbincang dengan kementerian-kementerian yang bertanggungjawab untuk jambatan dan juga pun untuk landasan kereta api nanti, supaya semuanya akan siap dibina pada tahun 2015. Ini adalah penting untuk Sungai Segamat dan Sungai Genuang itu tadi, supaya rancangan tempatan banjir akan siap dan banjir tidak lagi berlaku di situ. Yang Berhormat Setio telah membangkitkan mengenai rancangan tempatan banjir di Setio. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, Jabatan Pengairan dan Saliran telah memohon peruntukan bagi menaik taraf Sungai Calok dan Sungai Bari sebanyak 10 juta di bawah rolling plan keempat dalam rancangan Malaysia ke-10, yaitu pada tahun 2015. Jadi diharapkan bahawa peruntukan ini akan diluluskan supaya projek ini boleh dilaksanakan dengan secepat mungkin. Yang Berhormat Paya Besar mengusul agar kerajaan menambah baik model ramalan dan sistem amaran awal banjir. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, Kementerian melalui Jabatan Pengairan dan Saliran sentiasa meneruskan usaha menambah baikkan sistem amaran banjir dengan menambah bilangan stesen pemantauan hidrologi seperti stesen hujan dan aras air serta sistem siren bagi amaran banjir. Kementerian juga akan menambah model ramalan banjir di kawasan-kawasan baru yang sering dilanda banjir serta menambah baik sistem model amalan sedia ada bagi menempatkan ketetapan data yang lebih baik. Yang Berhormat Tanjung Piai telah membangkitkan isu berkaitan dengan hakisan pantai di kawasan Parlimen Tanjung Piai. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, dalam menangani masalah tersebut, Jabatan Pengairan dan Saliran akan menilai jenis kawalan hakisan yang terlibat, iaitu secara soft structure, antaranya penggunaan kaedah beach nourishment dengan izin bagi kegunaan pantai pelancongan, dan hard structure kepada pembinaan struktur kekal seperti lapis dinding batu, rock revetment, groin, dan tembok pemecah ombak. Bagi kawasan Tanjung Piai, Jabatan Pengairan dan Saliran akan melaksanakan projek mencegah hakisan pantai di Tanjung Piai, Mukim, Serkat, Pontian, Johor dengan peruntukan berjumlah 20 juta ringgit bagi tahun 2014. Yang Berhormat Gelang Patah membangkitkan mengenai kajian EIA
bagi projek penambakan laut yang dijalankan di perairan Selat Johor. Untuk makluman ahli yang berhormat, berdasarkan siasatan oleh Jabatan Alam Sekitar, didapati projek penambakan laut di sebelah barat perairan Selat Johor di Tanjung Kupang ini adalah berkeluasan kurang daripada 50 hektar dan tidak tertakluk kepada Perintah Kualiti Alam Sekeliling. Aktiviti yang ditetapkan penilaian kesan kepada alam sekeliling 1987 di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 74. Penjelasan boleh sini Tuan Timbalan Menteri. Gelang patah. Gelang patah. Ya, gelang patah depan. Depan, ya. Mengenai penambakan laut, yang Berhormat Timbalan Menteri kata bahawa kajian menunjuk bahawa tak seluas yang perlu EIA. Adakah yang Timbalan Menteri sedar bahawa ini satu bahagian daripada rancangan yang lebih daripada 2,500 ekar yang tentulah memerlukan EIA dan menjejaskan kehidupan nelayan-nelayan, dan apa tindakan diambil oleh jabatan yang berkenaan supaya keperluan ada EIA tidak dielakkan daripada tindakan-tindakan di mana bahagian-bahagian untuk menambah laut dipecah daripada plot-plot yang yang sendiri tak perlu EIA, tetapi yang pada keseluruhannya yang perlu EIA. Terima kasih Yang Berhormat atas maklumat itu. Kalau ianya 2,500 keluasan projek itu, maka ianya memang memerlukan EIA. Tapi Jabatan Alam Sekitar di dalam pemantauannya, mereka mengatakan bahawa kawasan ini adalah kurang daripada 50 hektar. Walaupun demikian, walaupun ianya kurang daripada 50 hektar, namun Jabatan Alam Sekitar ada satu lagi usaha untuk memastikan bahawa kualiti alam sekitar di situ akan dipantau melalui satu perancangan dan pengurusan. Jadi perancangan dan pengurusan inilah semua pemaju projek mesti memberi laporan. Jadi dalam hal ini ianya juga boleh pun dipantau. Tetapi kalau 2,500 hektar itu EIA sememangnya diperlukan. Kalau itulah keluasan projek itu. Ya, terima kasih. Boleh Yang Berhormat Menteri memberi jaminan bahawa dia sendiri akan mentau isu ini, oleh kerana ini satu projek raksasa yang sangat besar yang kita tidak patut membelakang sesiapa untuk mengelakkan daripada keperluan EIA. Yang Berhormat Menteri yang sangat prihatin mengenai masalah alam sekitar akan memberi perhatian sendiri. Tentang projek seperti itu, kalinya besar. Saya lagi tak boleh hidup kalau kualiti alam sekitar tak dapat dijaga dan terjamin. Kerana ini adalah darah daging saya dah berapa tahun lagi. Jadi akan terus dibuat. Ya, Yang Berhormat, nanti saya akan pantau sendiri juga. Saya suka turun padang. Kalau rakan-rakan ahli Yang Berhormat menjemput saya untuk masuk ke kawasan, silakan, you are most welcome. Sebab saya mau meninjau dan menilai sendiri tentang masalah-masalah yang berlaku. Terima kasih. Yang Berhormat rasa telah membangkitkan isu lesen
operasi pusat pengurusan sisa buangan terjadual bersepadu yang diberikan kepada kualiti alam Sendirian Berhad. Untuk makluman ahli yang berhormat, pusat tersebut dilengkapi dengan loji rawatan fizikal dan kimia, loji stabilisasi, loji penuaian ataupun incinerator, loji rawatan licet, loji rawatan sokongan dan tapak pelupusan selamat. Kualiti alam Sendirian Berhad telah mula beroperasi di situ sejak tahun 1995. KSB telah diberikan hak eksklusif, yaitu jaminan oleh kerajaan bahwa Jabatan Alam Sekitar tidak mengeluarkan lesen baru kepada mana-mana pihak lain yang berhasrat membina dan mengoperasi kemudahan pengelolaan dan pelupusan yang sama di Semenanjung Malaysia dengan kemudahan yang disediakan oleh KSB bagi mengemas kini kapasiti buangan terjadual mencukupi untuk kemudahan KSB. Hak eksklusif untuk melaksanakan dan mengendalikan kemudahan bersepadu ini adalah selama 15 tahun, yaitu bermula pada 1 Mac tahun 2000 sehingga 28 Februari 2015, 15 tahun. Walau bagaimanapun, perkhidmatan KSB akan diteruskan bagi memastikan semua jenis sisa buangan yang dihasilkan oleh pihak industri di negara ini, termasuk sisa buangan, terutamanya yang tidak komersial, yang tidak ekonomikal untuk dirawat atau dibuat pemerolehan kembali, dapat dikendalikan dengan selamat, yaitu recycling pun dibuat. Saat ini pihak kerajaan belum ada perancangan untuk mengenal pasti tapak baru, memandangkan keluasan tapak sedia ada, selepas ditambah baik dianggarkan masih dapat menampung 80,000 tan metrik setahun untuk 15 tahun lagi. Soalan Menteri. Ya. You go first. Yang Mohon Timbalan Menteri. Rasa. Ya. Silakan. Ketika perbahasan saya telah pun memandangkan kilang memproses nadi bumi di Kuantan ini masih belum lagi mengumumkan bagaimana mereka melupuskan sisa-sisa mereka. Jadi adakah ni pusat kualiti alam yang berada di Bukit Nenas Sendayan ini akan menjadi tapak pelupusan sisa bagi kilang Nanas? Dan yang kedua, sebenarnya pada bulan November 2013, Menteri Besar Yang Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan sendiri telah pun mengumumkan bahawa pihak kerajaan negeri akan meminta pihak pusat kualiti alam untuk berhenti operasi di Sendayan. Jadi saya nak dapatkan satu confirmation daripada Timbalan Menteri bahawa sebab kenyataan daripada Menteri Besar Negeri Sembilan dengan pihak Kementerian Alam Sekitar ini memang bercanggah. Terima kasih Yang Berhormat. Ada dua pertanyaan itu tadi. Yang pertama, nadir bumi. Nadir bumi daripada Kuantan itu tidak akan dihantar ke kualiti alam. Yang kedua, pengumuman Menteri Besar itu kita belum berbincang lagi. Kalaulah kerajaan negeri sememangnya bertegas bahawa kualiti alam Sendirian Berhad seharusnya tidak lagi melupuskan sisa-sisa terjadual di situ, yaitu sisa toksik,
maka kementerian akan ambil kira tentang perkara ini yang bermakna. Satu lagi. Sebenarnya semua penduduk yang tinggal di sekitar situ telah pun menanti-nantikan, sebab kalau tak silap kilang tersebut telah pun dibenarkan beroperasi dari tahun 1995 sehinggalah tahun depan. Tetapi kebanyakan daripada mereka memang berharap kilang tersebut ataupun pusat kualiti alam itu dapat dipindahkan, sebab memang selama ini kita terima banyak aduan daripada penduduk. Ada yang mengadu pencemaran udara, ada yang mengadu menghidap penyakit asma dan juga penyakit kulit. Jadi dalam perkara ini saya berharap pihak kementerian dapat mengambil kira kepentingan seluruh penduduk di Sendayang. Dan sebenarnya kedudukan kualiti alam ini dia lebih kurang 20 km daripada Seremban. Sekarang tak kira Seremban ataupun Sendayang, sebenarnya pembangunan di situ agak pesat. Jadi saya mohonlah jasa baik kementerian, kalau boleh pindahlah pergi tempat yang lebih sesuai, sebab kita dari Negeri Sembilan, kita tak nak Negeri Sembilan terus menjadi tempat membuang sampah, jadi tong sampah Malaysia. Kita tak nak. Terima kasih. Penjelasan tambahan Menteri. Saya nak tahu selepas kontrak kualiti alam ni luput pada tahun 2015 ni, adakah kementerian ataupun kerajaan akan buat satu open tender untuk satu kontrak yang baru yang akan diberikan kepada syarikat ataupun pihak yang memberikan tawaran yang terbaik sekali? Itu soalan yang nombor satu. Penjelasan soalan nombor dua ialah, tahukah Menteri berapa kali satu tahun tahap dioksin diambil di incinerator, loji incinerator di Bukit Nanas ni, kerana ini memang merupakan satu perkara yang penting. Kalau dioksin tahap ni tidak diambil dengan kekerapan yang sesuai, memang ini akan mengurangkan pemantauan yang sesuai di loji incinerator di Bukit Nanas ni. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Pertamanya tentang ini lagi ya, KSB di Bukit Nanas itu 20 km daripada Serembannya, 20 km. Sekarang kalaulah kerajaan negeri memang tidak puas hati dengan operasi itu, maka ini kita menunggu perbincangan dengan kerajaan negeri, dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar tentang perkara ini. Yang kedua tadi, cadangan untuk open tender ini, saya setuju dengan Yang Berhormat, cadangan untuk open tender, sebab sekarang banyak lagi teknologi yang baru untuk kita melupuskan sisa-sisa toksik, seperti mana yang kami buat di Kuching, Sarawak. Semuanya kita menggunakan teknologi yang terbaru untuk melupuskan sisa-sisa toksik. Untuk memantau pengeluaran dioksin daripada incinerator itu memang dibuat. Itu dibuat setiap bulan satu kali. Selama inilah dioksin itu di bawah international standard, memang di bawah international standard. Oleh itu ianya akan terus dipantau. Walaupun demikian, teknologi baru untuk tapak pelupusan seperti ini adalah penting supaya ianya lebih efisien lagi. Macam mana negara-negara lain, lebih-lebih lagi di negara maju sudah pun buat, Yang Berhormat. Yang Berhormat Menteri, Terima kasih Menteri. Cuma satu perkara lagi lah. Seperti apa yang saya katakan tadi, penduduk yang tinggal di sekitar situ telah pun bertahan selama 20 tahun. Tetapi sekarang pihak kementerian memberi jawapan akan disambung 15 tahun lagi. Saya rasa jawapan yang sebegini tidak begitu adil dan tidak begitu menjaga kepentingan penduduk yang tinggal di situ. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Seperti mana yang saya telah sebut tadi, kalau kerajaan negeri berbincang, tadi Yang Berhormat mengatakan, Yang Amat Berhormat Menteri Besar memang
sudah tidak berapa setuju lagi dengan tapak pelupusan itu. Oleh itu, kalau berbincang dengan kementerian, kita ambil lain keputusan tentang perkara seperti itu. Yang Muhammad Greg telah membangkitkan mengenai masalah gangguan gajah yang dialami oleh penduduk kampung di daerah Greg. Untuk makluman ahli yang berhormat, pada tahun 2011, Jabatan Penglihatan telah membina projek pagar elektrik sepanjang 12 km di rancangan penempatan semula Banun dengan kos sebanyak Rp432,000 dan sepanjang 10 km di kawasan Bersia dengan kos sebanyak Rp354,000 pada tahun 2013. Berhubung dengan cadangan ahli yang berhormat untuk mewujudkan sanctuary gajah di Greg Perak, buat masa ini kerajaan tidak mempunyai perancangan untuk mewujudkan sanctuary gajah tersebut. Walau bagaimanapun, pihak kementerian menyambut baik dan menyokong penuh jika adanya inisiatif daripada pihak kerajaan negeri untuk mewujudkan sanctuary gajah tersebut. Yang berhormat Kota Tinggi juga telah membangkitkan isu gajah liar yang di kawasan Parlimen Kota Tinggi. Untuk makluman ahli yang berhormat, sebanyak 86 aduan gangguan gajah telah diterima pada tahun 2013. Jabatan Penglihatan telah menjalankan kawalan pemantauan sebanyak 78 kali dan melakukan tembak halau sebanyak 29 kali. 2 ekor gajah telah berjaya ditangkap pada tahun 2011 dan tahun 2013. Gajah-gajah ini telah dipindah ke Taman Negara Endau Rombin dan Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan Lancang, Pahang. Pada 23 Mac 2014, 3 ekor gajah lagi telah berjaya ditangkap di Kampung Mawai dan Jabatan Penglihatan bercadang untuk memindahkan gajah tersebut ke Taman Negara Endau Rompin. Pada Desember tahun 2013, satu projek pembangunan sistem pagar elektrik gajah sepanjang 18 km telah disiapkan di Kampung Mawang. Yang berhormat Sik telah membangkitkan isu gangguan babi hutan terhadap penduduk kampung. Untuk makluman ahli yang berhormat, sepanjang tahun 2013, Jabatan Penglihatan telah menerima sebanyak 5 aduan mengenai gangguan babi hutan di Parlimen Sik. Kesemua aduan tersebut telah diambil tindakan dengan menjalankan kawalan pemantauan serta memasang perangkap di Kampung Gajah Putih, Jenri dan Mada Resort, Kota Aur. Manakala di lokasi-lokasi lain, tindakan pemantauan kawalan bagi tujuan tembak mati telah dijalankan. Bagi tahun ini, sehingga 20 Mac 2014, sebanyak 2 aduan diterima dan tindakan telah diambil, termasuk tindakan susulan sebanyak 8 kali. Satu operasi bersepadu telah diadakan dengan pihak Velcra Pulau Berlantik pada 10 Mac yang lalu dan hasilnya sebanyak 3 ekor babi hutan berjaya ditembak mati. Manakala pada 11 Mac 2014, seekor babi hutan telah ditembak mati di Kampung Melaka Gulau.
Yang Muhammad Penampang dalam celahannya telah membangkitkan mengenai kematian pygmy elephant di Tabin Wildlife Reserve, Kelabakan. Untuk makluman ahli yang berhormat, sampel-sampel tisu daripada organ dalaman, cecair dalam perut, darah dan najis telah diambil dan dikirim untuk analisis mikrobiologi bagi mengesang kehadiran bakteria, virus dan parasit serta pemeriksaan toksikologi ke beberapa institusi di dalam dan luar negara. Menurut pakar patologi daripada Universiti Putra Malaysia dan Thailand, mereka menegaskan bahawa terdapatnya bahan kaustik atau toksik yang mengakibatkan kerosakan pada sistem penghadaman gajah-gajah tersebut. Analisa beberapa buah terhadap buah pinggang, analisa terhadap buah pinggang juga, limpa dan limfoid, semua boleh dilihat menyokong fenomena ini. Laporan toksikologi daripada Australia, sampel hati daripada 2 ekor gajah dan sampel serbuk putih yang dijumpai berdekatan dengan salah seekor gajah yang mati menunjukkan paras logam berat seperti arsenik, kadmium, besi dan kromium yang amat tinggi. Yang Muhammad Jelebu juga dalam celahannya telah membangkitkan isu gangguan kerak dan beruk. Untuk makluman ahli yang berhormat, sepanjang tahun 2013, Jabatan Penelitian telah menerima 8 aduan gangguan beruk dan kerak di Parlimen Jelebu. Kerak dan beruk yang terlibat adalah dipindah ke lokasi yang bersesuaian dan jauh daripada situ. Yang Muhammad Kelabakan telah membangkitkan mengenai pembalakan haram di kawasan Gunung Rara hingga ke Meliau Basin di Kinabatangan. Untuk makluman ahli yang berhormat, melalui rondaan udara yang dijalankan dan disahkan oleh juru audit bebas, didapati tidak ada bukti pembalakan haram berlaku di kawasan tersebut. Manakala aktiviti pembalakan pula adalah di dalam kawasan yang dibenarkan dan mempunyai lesen pembalakan yang sah. Kawasan berkenaan sedang dipulihkan melalui penanaman semula dan silviculture. Kawasan yang didakwa berlaku pembalakan haram iaitu hutan simpan Gunung Rara adalah tapak projek Biodiversity Conservation in Multiple Use Forest Landscapes yang dibiayai oleh UNDP GEF. Pelaksanaan projek konservasi ini melibatkan penyertaan pelbagai stakeholders, termasuklah agensi antarabangsa, badan-badan bukan kerajaan ataupun NGO dan sebagainya. Kawasan tersebut meliputi lebih kurang 261,000 hektar yang menghubungkan kawasan perlindungan daripada Meliau Basin dan imbak ke Lemah Danung dan Ulu Segama dan Malua.
Tan Sri Yang Dipertua, ahli-ahli yang berhormat sekalian, saya kira semua isu, saranan dan cadangan yang dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat dalam perbahasan titah ucapan diraja, terutamanya Menteri, yang menyentuh bidang kuasa Kementerian Sumber Asli dalam Menteri, sebelum menggulung saya nak minta satu penjelasan yang cepat saja. Sebelum menggulung Menteri, kat sini sedang. Mana? Sedang. Sini. Oh, di sana. Serdang. Sini. Silakan. Okey. Sedang ada bunyi kan sedang. Okey, tadi Menteri telah memberi jawapan di Dewan Yang Mulia ni, di mana tahap dioksin ni dipantau ataupun diambil setiap satu kali setiap bulan di loji incinerator di Bukit Nanas. Saya harap Menteri boleh rujuk kepada pegawai kerana saya baru diberitahu bahawa mengikut EIA report, EIA punya panduan, hanya dioksin ni hanya diambil satu kali setiap tahun. Jadi saya harap jikalau ada maklumat dioksin yang diambil oleh kementerian setiap bulan, saya harap Menteri boleh berikan maklumat ini kepada saya ataupun kepada Rasa. Lebih baik jikalau boleh terbitkan dalam laman web DOE. Terima kasih. Ya, Yang Berhormat Menteri. Ada lagi? Ada. Bukit Bendera. Silakan. Soalan-soalan saya Yang Berhormat Menteri tidak dijawab mengenai pencemaran di Sungai Batu Feringgi, Pulau Pinang. Pada 9 Februari, Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar dari Cameron Highlands telah melakukan lawatan kerja ke Sungai Batu Feringgi dan beliau telah mengakui bahawa salah satu punca pencemaran adalah loji rawatan kumbahan IWK. Kemudian beliau telah mengatakan bahawa dan berjanji untuk mengambil tindakan mahkamah ke atas mereka yang bertanggungjawab dalam masa seminggu atau 2 minggu. Ni dah nak masuk 2 bulan. Yang Berhormat Menteri, saya nak tahu sama ada tindakan sudah diambil, dan juga saya telah dalam ucapan saya membuat cadangan agar audit luaran dilakukan ke atas semua loji rawatan kumbahan di Pulau Pinang untuk memastikan bahawa ia semuanya mematuhi standard yang dalam akta yang berkenan. Terima kasih. Okey, Yang Berhormat yang bertanya tentang ini tadi, pemantauan dioksin. Ini saya akan menetapkan dengan pegawai. Tetapi di Kuching, Sarawak, kerana saya yang buat perencanaan itu, kita memantau setiap bulan di Kuching. Dan ini diluluskan juga oleh Jabatan Alam Sekitar loji ini di Kuching. So, nanti saya akan berbincang dengan pegawai. Untuk soalan tentang Batu Feringgi itu kan, Batu Feringgi itu sebenarnya apa yang berlaku adalah loji rawatan air kumbahan IWK. Dia tidak yang setahu saya lah, tidak mengeluarkan air kumbahan yang tidak terlawat ke dalam sungai. Tetapi di situ banyak lagi macam restoran, bengkel, kenderaan ataupun garages yang bertapak di tebing sungai itu, dan banyak-banyak lagi business premise yang tidak masuk air kumbahan mereka ke dalam loji itu. Itulah sebabnya Jabatan Alam Sekitar buat lawatan untuk mengesahkan ini adalah satu penguatkuasaan, dan mereka juga Jabatan Alam Sekitar telah pun membuat satu laporan supaya ianya dihantar ke mahkamah. Tapi tindakan mahkamah belum diambil lagi lah, di dalam proses sekarang. Bukannya hanya 2 minggu. Saya bukan lawyer, saya tidak tahu berapa lama lah ini prosedur ataupun protokol mahkamah akan mengambil masa seperti ini. Jadi ini adalah satu perkara juga yang sentiasa dipantau,
Kerana ini membuat pencemaran sungai dan pencemaran pantai juga. Ya, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Cuma kalau menurut laporan daripada JPS di Pulau Pinang, mereka mendapati bahawa pipe air effluent yang mengeluarkan air effluent daripada loji rawatan kumbahan IWK adalah amat keruh, mengeluarkan air yang amat keruh dan berwarna gelap. Ini daripada laporan JPS sendiri. Dan terdapat juga rakaman video yang telah menunjukkan bahawa air yang keluar memang berwarna sangat keruh, dalam berwarna gelap dan juga berbau busuk. Jadi saya rasa tidak mungkin bahawa pipe daripada IWK bukanlah tidak mengeluarkan air yang tidak dirawat. Saya rasa paparan video yang kita lihat tu amat jelas, Yang Berhormat Menteri. Okey, terima kasih Yang Berhormat. Itu kita ambil kira. Bahkan saya sendiri pun ingin nak pergi membuat tinjauan dan penilaian. Kerana saya tahu perkara seperti ini, langkah yang betul-betul perlu diambil. Sepertinya standard yang digunakan pakai ialah standard B daripada effluent regulation ini. Standard B bagi pendapat saya masih lagi tercemar. Yang kita perlu adalah standard A. Yang Berhormat, laporan kesihatan telah dihantar ke Jabatan Peguam Negara. Sekarang dalam tindakan perundangan. So kita kena tunggu lagi dah, Yang Berhormat. Tan Sri Yang Di-Pertua, ahli-ahli Yang Berhormat, saya kira semua isu, saranan dan cadangan yang dibangkitkan oleh ahli-ahli Yang Berhormat dalam perbahasan titah ucapan diraja, terutamanya menyentuh bidang kuasa Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, telah saya jawab. Pihak kementerian akan mengambil tindakan susulan sewajarnya terhadap semua isu yang dibangkit dalam perbahasan ini. Sekian, terima kasih. Masih.